على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. صدق الله العلي العظيم. Maksudnya yang demikian kerana sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasai dahaga dan merasai penat lelah dan juga merasai lapar dalam perjuangan pada jalan Allah, dan tiap-tiap kali mereka mengejek sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dan tiap-tiap kali mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dan juga tiap-tiap kali mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh, melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka pahala amal yang soleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dimuliakan Ayahanda Barisan Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid Nurul Hidayah, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat segenap peringkat, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, yang paling kita raikan adik-adik, anak-anak generasi pengganti kita. Moga-moga kita sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah yang tenang ini. Dan jangan lupa untuk kita berniat iktikaf, supaya setiap detik saat yang berlalu akan menjadi asbab kebaikan dan kebajikan atas kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian, saya pun tak pernah ingat bisa main ke tak atas masjid ni. Tak kisah kan? Tak bisa. Tapi duk main dah selalu kot ni, dengan ikan apa semua tu lah. Duduk sini ni, duduk Sungai Karangan, pondok Sungai Karangan. Cuma duduk turun pergi ke KL tu sebulan 2 kali dan kakah darjah. Tok Imam duk panggil pengurusi, duk panggil imam muda lagi. Saya ni tak apa nak mengaku dah. Pasal lama dah cerita imam muda ni pun. Saya ingat 15 tahun, 16 tahun dah apa. Lama dah. Musim tamu dulu ni, Istrobat. Musim tamu dan kami pun tak tahu kata tu program TV. Kawan kita Ustaz Abdul Hadi Ismail dari Syatibiyah Studio dia. Dia lah punya cerita. Dia ajak kita, dia kata ada temu doa malam tarawih. Lepas tu siap sebut antara hadiah siapa dapat jadi imam tarawih di Kuala Lumpur. Kita pun seronok juga lah. Nak pergi saja Kuala Lumpur mesti muak je tak bagi. Tapi kalau pergi jadi imam bagi. Jadi kita pergi lah, kita usaha dapat. Tiap malam habis tarawih kita lepak depan KLCC. Zaman tu kan duk tengok cerita KL menjerit.
Oh, tengok dia pada lepak depan kat sisi kita pun semangat. Lepas tu pipi temu duka tengok kamera penuh. Tak kaya materai petronik tu. Oh, dah lepas dah 3 stage tu baru tak cerita tu program TV, tarik diri. Dapat. Depa telefon 14,000 orang lebih main audition seluruh Malaysia lah. Bak di Kedah, bak di KL, Johor sampai ke 1,000 orang lebih depa nak pakai 10 orang. Kita dapat. Kita kata, "Ish, dah aku cari orang lain ni program TV rupanya." Dia kata, "Main dah bukan senang nak dapat." Yang kita pergi cerita kat Ustaz Adi. Ustaz Adi pergi cerita kat Syekh Muhammad. Syekh Muhammad panggil, ingat pasal apa? Apa dia abang kata, "Saya perintahkan kamu masuk." Oh, sudah. Okey, itulah kelanjutan sampai hari ini. Tapi walau bagaimanapun duduk sini je, orang kampung je. Bukan kata orang hebat atau mana sangat ke apa. Dia tulis itu personality kan semua kita pasal gaya kan. Tengok poster tu. Padahal orang kampung ya cakap pun butir ke berbutir tak berbutir gitu je kan. Tambah tak tu ngaji di Pondok Lanai dulu ni. Di Sebah Falah tu Fa'i. Itu kawasan baling lah. Memang kita pasal baling. Bunyi baling-baling sikit, minta maaf lah kalau kata bunyi. Cuma dalam televisi tak bunyi baling. Kita pun heran pasal apa tu. Bila mana producer tu, director kata, "Okey, 3, 2, action." Ya, terus asal tu. Dan cakap KL buat apa? Dah makan ke? Heran semua kita pun. Tebik-tebik habis rakaman bunyi baling kelik. Tak apalah. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan yang diberikan. Moga-moga ada manfaat lah dalam beberapa saat, beberapa minit kita bersama ni. Kita pun duduk kalut-kalut tetamu pula mari rumah sebagainya. Alhamdulillah lah selesai semua. Tuan-tuan dan rahmat sekalian, berbicara tentang kebahagiaan hidup ni adalah matlamat semua orang. Dan inilah masa untuk kita mencapainya. Tak boleh kita nanti-nanti, tak boleh kita tangguh dah. Kena usaha sungguh bagi dapat kebahagiaan tu. Bahkan setiap detik kita nak bahagia. Kunci pertama untuk kita bahagia adalah iman. Allah Ta'ala mendatangkan firman-Nya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Surah Al-Mujadalah. Allah Ta'ala cerita dalam ramai-ramai manusia, Allah angkat kedudukan 2 jenis manusia. Tuhan beri pangkat kepada mereka. Siapa dia? Alladzina amanu minkum, orang yang beriman di kalangan kalian. Mana kita ni semua ada pangkat. Jangan susah hati, jangan sedih. Kita terbit pergi ke bekas Sungai Petani, tengok orang-orang yang tidak menyembah Allah, tengok pakai kereta mewah-mewah, tidak? Taman hari ni, yang kaya-kaya semua orang kafir. Contohnya Bill Gates kafir. Pemilik Microsoft kan. Mark Zuckerberg kafir. Doalah moga-moga orang kafir pakai masuk Islam lebih ramai. Kafir masuk Islam kan. Tapi nampak kata untuk hari ni kita sebut dia bukan Islam. Hanya kadang-kadang sebut kafir pun takut juga. Orang jadi takut dah ni. Tak apa nak sebut kafir sini boleh tak? Boleh tak? Kafir lah. Takkan nak sebut surah non-Muslim, surah kafirun. Nah, suratul kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan qul ya ayyuhan non-Muslim, tak ada. Ya. Jadi kadang-kadang risau juga hari ini zaman normalisasi benda yang tak sepatutnya. Bahkan hari ini berlaku normalisasi ke arah memandang hina kepada para ulama. Dirungkai, dirobek, dicerca, dimaki. Padahal para ulama yang dicaci maki itu tak jadi hina pun dengan cercaan dia. Yang kita sedih, dia tu penghina ulama, kita tak kisah dah. Bahimang takdir dia lagu tu nak buat macam mana? Kan? Tapi kita sedih ni pengikut-pengikut followers yang tak reti apa, yang baru ada kesedaran nak mengaji agama, tapi dia kerana dia follow figura-figura yang jenis kerjanya duk kelai dengan orang. Kerjanya suka duk berkelahi dengan orang dah. Kira duk bergaduh dengan orang. Bergaduh pula benda yang tak patut bergaduh. Gaduh pasal bubur Asyura. Orang lain makan kenyang dah, habis 3-4 kawah dia duk kelai lagi.
Ni 3-4 term kali pasal lemang pula. Saya suka sebut di mana-mana pun tajuk ni sebab jadi satu contoh pemikiran. Satu contoh untuk kita bandingkan kelai pasal lemang. Katanya lemang ni bukan sunnah Nabi. La haula wala quwata illa billah. Macam mana buang Asyura, lemang gitulah, bukan sunnah Nabi. Asal dia kata kita ni asal Muharramnya makan buang Asyura. Asal Muharramnya makan buang Asyura. Mana sunnah Nabi? Asal Muharram makan buang Asyura. Cari Zat. Loh. Kita makan buah Asyura bukanlah kita nak sabit dengan sunnah Nabi. Kita makan buah Asyura sebab sedap. Betul tak tuan-tuan? Budak pasti pun kata jawab. Sebab sedap. Macam tu juga dia marah pasal asal Syawal je makan lemang. Asal Syawal je makan lemang. Mana sunnah Nabi? Asal Syawal makan lemang. La hawla wa la quwata illa billah. Tak ada kerja. Yang syoknya dia pergi kaji pula. Dia kaji lagi. Dia kata apa? Lemang ni mai daripada bangsa Negrito. Dia. Kita pun tak tahu siapa dia Negrito tu. Satu bangsa yang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dia omel hadis. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka orang tu macam tu. Macam kita ni macam orang tak beriman juga. Sebab makan lemang. Ish. Takkan sampai lagu tu cara fikir. Hari ni tengah berlaku. Sebabnya menghina ulama. Kata Imam Syafi'i ni tak jumpa hadis. Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Imam Syafi'i tak tahu kata sebenarnya Nabi tu sembahyang subuh tak baca kunut. Kan? Nabi sembahyang subuh tak baca kunut. Imam Syafi'i duk faham kata baca kunut. Tu. Allahu akbar. Ini yang berlaku. Baik tuan-tuan. Jadi maknanya abang kata apa? Hal ini yang berlaku berbalik pada perbincangan kita. Kita orang beriman. Bila kita tengok orang yang tak beriman ini, kadang-kadang mereka memiliki kekayaan yang lebih daripada kita. Jangan susah hati. Mereka ada kereta mewah. Cakap Merc BM tu biasa-biasa. Jangan susah hati. Mereka ada rumah besar. Tu pekan Sungai Petani tu besar-besar. Rumah. Kadang-kadang hendak menyembah Allah Ta'ala. Bukan kadang boleh kata lah. No? Jangan susah hati. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ini, kalau kita tengok tu kudu hurai kitab Muqaddimah tu, hurai bismillah tu pun kenyang dah. No, bismi dengan nama Allah. Jadi masalah mudhaf ilaih pasal tu baca dengan majrur. Ar-Rahmani na'a awal, Ar-Rahimi na'a sani. Hak tu bab nahu tak apalah, nu hak bab makni. Ar-Rahmani dengan maksud al-mun'imu bijalailin ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan sekasar-kasar, sebesar-besar nikmat. Hak ni dalil. Bila orang kata saya semayang, hak negara sebelah saya pun semayang, negara sama-sama cok pisang, tapi pasal apa dia lagi laku pada saya, sedangkan saya semayang. Pisang yang sama, cara goreng yang sama, tempat yang sama, tapi dia lagi laku. Bahkan layanan orang pun sama, semua sama, tapi kok mana pun dia juga laku. Ar-Rahman. Mak, cik mak, kawan cik tak semayang pun mak. Cik mak suruh semayang, mak suruh mengaji, mak suruh berzikir, mak suruh selawat. Kawan cik tu semayang pun tak, tudung pun tak pakai, tapi periksa nombor satu sedia. Cik pun nombor satu, tapi satu belakang. Pasal apa mak? Pasal apa? Nak jawab ke mana kat dia? No. Maka jawab kat dia, jangan risau. Jawapannya adalah kerana Allah Ta'ala itu ada sifat Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Al-mun'imu bijalailin ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan sekasar-kasar nikmat. Kalau kata pada Al-Fatani, dia kata Tuhan nak maha boroh. Boroh ni kalau duduk kepada manusia tak elok. Sifat manusia kalau boroh tak elok. Tapi boroh ni kalau pada Allah Ta'ala elok. Macam mana boros? Kalau manusia ni boroh, dia tak kira, dia belanja, dia tak kira apa, habis duit dia, tak elok noh. Tapi kalau Allah Ta'ala, dia bagi nikmat, bagi. Hang sembah, hang semayang pun aku bagi, hang tak semayang pun aku bagi, hang sembah aku pun aku bagi, hang tak sembah aku pun aku bagi. Bahkan yang tak sembah Allah tu kadang-kadang dapat lagi banyak lagi daripada hak sembah Allah Ta'ala. Ni Dawud kata Allah Ta'ala ada sifat Ar-Rahman. Jangan ambil cakap tu habaq pula ke anak kita, tapi nak, tapi bang, kan?
Duk mengadu kat kita tak bahagia menega, tak maju kerja, tak dapat orang lain mayang budak pi kerja hebat. Abang ada tapi bang jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak habis situ, sambung Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahim? Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan sehalus-halus nikmat. Kalau tadi kasar boleh nampak dengan mata kepala, nikmat harta, nikmat kereta, nikmat rumah, nikmat apa nampak. Tapi bila bab rahim halus, apa maksud? Selected. Yang pertama tak nampak nikmat apa? Nikmat Islam dan iman tak nampak. No, tak boleh nak bagi. Yang kedua Tuhan selected, Tuhan pilih, bukan semua orang Tuhan bagi orang suka sembahyang. Bukan semua orang Tuhan bagi orang yang suka mari masjid. Ni kita ni dapat limpahan dari Ar-Rahim, moga-moga lah, moga-moga. Jangan duk pasang kita bagus pula, tapi moga-moga lah. No? Balik-balik jumpa orang kata, hang tak dapat Ar-Rahim, aku je dapat dah. Ilmu yang kita dapat bukan untuk ukur orang, tapi untuk mengukur diri. Kita mengaji kitab Jauhar Mahud sebut antara adab Islam cukup, tuan-tuan, agama yang cukup sehebat, cukup sempurna. No, panduan untuk guru ni, ulama ni cukup sempurna. Kadang-kadang benda tu tak disebut secara halus, secara detail dalam Quran, dalam hadis, tapi tok guru pi kaji. Bukan nak kata Quran tak sempurna, tak ada siapa pun ahli ulama kata Quran tu tak sempurna. Jangan kita pandai tokok tambah perkataan ulama. Nah, macam tafaul. Tafaul bila kita buat akikah, tulang kambing tu, hak tulang kecil tak apa, ni tulang-tulang hak penting. Kita pasang lebih tepi bila kita pergi kenduri akikah. Kita angkat gulai tu, nek tulang banyak-banyak. Awak dia tak potong. Oh, kita tahu ni akikah ni. Pasal apa? Tafaul ambil sempurna supaya apa? Menguat, tak dipatah-patahkan tulang tu, tulang-tulang sendi utama ni, supaya menguatkan tulang budak tu. Tu tafaul. Dalam kitab fiqh banyak sebut, tak Arab pada. Tak silap yang anah pada sebut. No? Bukan kata ambil kitab-kitab Jawi, kitab-kitab tepi jalan tak. Kitab-kitab fiqh, fuqaha sebut. Lepas tu, tapi ada juga pendapat mengatakan dipatah-patah pun boleh juga. Isyarat kata apa? Isyarat kata bila anak dibesar, dia akan mematahkan hujah-hujah musuh-musuh Allah, ataupun orang-orang yang nak lawan dengan agama Allah, ataupun orang yang tak betul. Ni. Boleh juga. Dia akan mematahkan musuh-musuh. Lagu tu pula. Boleh belakang. Jadi kalau kita pergi tengok kenduri rumah orang kikah, apa dia potong-potong. Jangan duk kata, sebab ada pendapat kata boleh. Kan? Tengok apa dia tak potong tulang panjang-panjang. Jangan duk kata, sebab ada pendapat kata buat lagu tu. Tahu dipanggil tafaul. Tafaul ni maknanya ulama ambil iktibar saja. Bukan nak kata tukar tambah pada Quran hadis tak. Baik. Jadi, ma'asyar muslimin rahimakumullah. No? Kita sebut dalam kitab Jauhar Mahud tu, antara adab-adab dalam jamban dulu mana tutup kepala, pakai selipar apa sebagainya, antaranya lagi elakkan memandang ke atas najis disebut. Pasal apa? Boleh menyebabkan kuning wajahnya. Tak ada hajat apa tak sedut tengoklah. Ni duk perhati, duk balik tengok. Lainlah kalau doktor pesan, tengok balik nah, ada darah lagi tak? Ada pendarahan lagi tak? Tu cerita lain. Cuba tengok najis tu warna apa. Kadang-kadang ada kan budak-budak kan dia ada skala-skala tu, najis pada hitam, hijau, kuning sebagainya, itu tak apa, ada hajat. Doktor suruh tengok. Ni tak ada jadi kaji sendiri. Tak ada hajat apa dia tak payah. Boleh menyebabkan kuning wajahnya dengan masuk pucat. Tengok muka orang belah kiri. Oh, patut muka dia pucat. Dia suka tengok tik. Duk kaji buat apa dia? Ilmu untuk kaji, untuk ukur diri, bukan untuk ukur orang. Habis tu muka dia lagu tu, sangka baik, mungkin dia letih, mungkin kulit dia macam tu, sangka baik. Ni kita ni ada buat, tak buat alhamdulillah. Kalau buat kena tinggalkan. Ditulis lagi, elakkan meludah ke atas najis, boleh menyebabkan kuning giginya. Tengok orang belah kanan pula, oh patut gigi dia kuning. Tengok, nampak? Ilmu untuk ukur diri, bukan untuk ukur orang. Habis tu gigi dia kuning, sangka baik, mungkin tak ada gosok ke, ataupun mungkin dia gigi dia keturunan lagu tu ke, happy kat dia. Kita ni. Itu maksudnya. So apa tu jugalah. Disebut masalah wirid. Ulama bagi peringatan malam wirdun kirdun. Dia ulama ni berkata ulama ni. Kasak juga ulama tu. Padam, ada tempat dia lembut, ada tempat dia kasak. Dia kata malam wirdun kirdun, siapa tak wirid orang tukar. Dia.
Buat yang ulama sanggup kata lagu tu. Sebab nak tarbiyah kita. Habis sembahyang, lompat masjid. Habis sembahyang, lompat masjid. Duduklah saat wirid saat. Bukan sembahyang dekat surau Petronas, surau Petropam kecil. Orang belakang nak sembahyang pula, tak salah wirid, masjid, orang nak sembahyang pula. Ni sembahyang kat masjid luas, ruangnya luas. Tak kacau orang pun. Orang hamil kemudian boleh sembahyang belakang pun banyak lagi. Duduk. Terutama sembahyang subuh, sembahyang maghrib, jangan alih kedudukan kaki tu. Lagi insya-Allah sempat kita bincang sikit. Buat bekal kita amal orang soleh tu sebagai bekal bahagia kita. Tuan-tuan no? Ni dak jadi passion lagu tu, jadi tabiat. Lepas bagi salam je, dia rasa macam ada orang nak cuik tengah belakang. Padahal bukan ada urusan apa pun. Jadi tabiat lagu tu. Lepas tu dah mengaji dah satgi mayang. Mayang satgi. Habis mayang tengok ada orang bangkit juga. Duk tengok kawan tu. Ustaz baru sebut asal ni je. Dia bangkit juga. Pilah ke dia. Sangka baik. Mungkin dia ada urusan. Mungkin dia sakit perut. Mungkin dia terlupa kat kita bincang tadi. Tak apa. Kita ni, kita dah dapat dah ilmu. Kita dah ingat. Macam wirid kita elok. Tu maknanya jangan ukur orang. Baik tuan-tuan. Jadi bila kita ada iman, inilah nikmat yang paling besar. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah angkat martabat yang pertama orang yang beriman di kalangan kalian. Jadi bila kita tengok orang yang kafir, orang yang tidak menyembah Allah, mereka dia senang, kita tak usah hati. Sebab apa? Depa tak dapat nikmat yang besar yang kita dapat. Ni kunci bahagia nombor satu adalah iman. Yang kedua, yang Tuhan angkat kedudukan mereka, walladzina utul ilma darajat. Orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Mana mungkin kita dapat ilmu kalau tidak dengan menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah lah pada malam Tuhan tentu atas kita ni dapat jadi orang yang menuntut ilmu. Baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, nikmat bahagia tuntut ilmu ni, inilah kunci nombor satu lepas pada iman. Iman nombor satu lah, nombor dua ilmu. Ranking teratas lepas pada iman adalah ilmu. Nak bahagia mesti dengan iman. Sebab iman ni dia bahagia dunia akhirat. Kalau tidak ada iman, dunia je dia bahagia. Harta banyak, duit banyak, kereta mewah, rumah besar, tapi di akhirat dia sengsara selama-lamanya. Orang kafir. Tapi kita beriman, kat dunia nampak macam kita sengsara, harta tak ada, rumah tak ada, kereta buruk, tapi di akhirat kita bahagia selama-lamanya. Nampak? Sebab bahagia kita nak bincang ni bukan kita bincang what happened to us after 20 years or 30 years dah. Tapi what happened to us after death, selepas kita mati, apa nak jadi pada kita. Nu dalam kubur tu. Ni orang kafir dia dah, dia tak fikir dah bab tu. Kita fikir. Baik. Jadi yang kedua ilmu. Pasal apa ilmu ni nak jadi bahagia atas kita? Sebab dengan ilmu ni akan menjadikan kita ni sedar di mana hakikat letak duduknya kita sebagai hamba Allah. Tengok bila kita ngaji tauhid. Tauhid yang dibincangkan dengan ilmu tauhid ni ada setengah guru dia sebut 4, kita sebut 3. Cukup 3 dulu. Yang pertama, al-ilahiyah, dibincangkan tentang ketuhanan. Dalam ilmu tauhid tu kita bincang sifat 20 tu. Pasal apa sifat 20? Kenapa tak 99 sifat Allah? Hak 20 ni pun tak ada nak mengaji. Boleh bukan setakat 99, 9999 pun tak apa. Sebab sifat Tuhan tak terhingga banyaknya. Tak ada sakatan, bukan 20, bukan 99, bukan sejuta. Habis tu tak ada limit sifat Tuhan. Ni kita ahli sunnah jemaah duk mengaji. Ada puak yang bercanggah dengan ahli sunnah jemaah, dia kata orang ahli sunnah jemaah ni dia limitkan sifat Tuhan pada 20. Siapa limit? Tak limit Daripada awal kita mengaji, ditanya berapakah sifat wajib bagi Allah Ta'ala, sifat kamalat. Tak terhingga banyaknya. Habis tu yang 20 tu sebagai parameter, kayu ukur. Nak nama kata seseorang itu dia dah lepas, dia boleh dikatakan kenal Allah Ta'ala dah bila dia ngaji 20 sifat tu saja. Itu pun bukan pendapat yang rajih, yang kuat. Hanya pendapat yang masyhur. Pendapat yang rajih, yang kuat,
Bukan 20 tapi 13 sahaja. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Tu je. Mengaji semalam boleh habis dah. Sifat 13 ataupun sifat 20 ni. Baik. Nak kenal Tuhan. Dan hebatnya kenal Allah Ta'ala melalui sifat 20 ni, akan bebasnya kita daripada fahaman-fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia bertopengkan ahli sunnah wal jamaah. Hari ni semua pakat nak mengaku ahli sunnah. Semua pakat nak mengaku ahli sunnah hari ni. Dulu mereka kata ahli sunnah, ahli punah wal qanah. Dia kata kat kita, ahli sunnah wal jamaah tu ahli punah wal qanah. Boleh kata. Lepas tu bila kita takrifkan ahli sunnah wal jamaah ni, dia pakai kalam kabut. Dia pun nak jadi ahli sunnah juga, dia kata. Walaupun kalau tengok pegangan dia, tak sama dengan ahli sunnah ni. Pegangan hang mujassimah ni. Hang i'tiqad Tuhan ada tangan. I'tiqad Tuhan berjirim, berjisim, Tuhan tu bertempat di aras, di langit dan sebagainya. Ini bukan ahli sunnah ni. Nampak? Nah. Baik. Jadi yang pertama ketuhanan, yang kedua kerasulan, nubuat. Kita mengaji pasal rasul. Dan yang ketiga sam'iyat ataupun ghaibiyat. Kita mengaji tentang perkara-perkara yang ghaib. Inilah nilai iman yang disusun dalam modul pengajian akidah. Ilmu akidah. Tak cukup dengan akidah yang mana tempatnya di hati, pada pegangan jiwa kita, ditambah dengan ilmu fiqh. Sebab apa? Tak cukup kalau kita hanya beriman dengan Allah Ta'ala tapi tak tahu macam mana nak sembah Allah. Sembah Allah maksudnya semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan ibadat-ibadat yang lain. Tak reti, maka tak ada guna. Maka kita belajar fiqh. Fiqh dengan 4 rubuk, 4 bahagian. Rubuk yang pertama, rubuk ibadat. Dalam tu kita belajar bab solat. Dalam solat juga diperkenalkan kepada kita bab taharah. Dalam taharah dibincangkan tentang jenis-jenis najis, najasat. Bincang habis najis. Ada mutawassithah, ada mughallazah, ada mukhaffafah. Pasal apa? Nak tahu macam mana kita nak menghilangkan najis tersebut supaya sah ibadat kita. Lepas tu nak mengangkat hadas, diperkenalkan kepada kita jenis-jenis ayam. Hak lagu ni kalau orang hak jenis dia kata tak perlu mengaji kitab-kitab fiqh, terus kembali kepada Quran dan al-hadis, tak perlu duk baca kitab-kitab ni. Agak-agak dia nak faham macam mana ayat mutlak tu. Tak usah duk mohong tuan-tuan. Kita cakap alal waqi', di atas realiti. Takkan boleh. Takkan boleh orang tu nak faham fiqh kalau tak mengaji kitab fiqh. Tuan-tuan, jadi hari ni hak duk kata kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, tak lebih hanya retorik semata-mata untuk mengaburkan pandangan orang awam. Sepatutnya betul slogan tu pada asalnya betul, kembali kepada Quran Sunnah, tetapi melalui jalan ulama, termasuklah karya-karya ulama. Gitu. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rubuk pertama bab ibadat, dalam tu juga bincang pasal puasa, pasal haji. Rubuk kedua bab muamalat, bincang lagu mana kita akad jual beli, kita sewa menyewa, kita hutang piutang, bincang. Rubuk ketiga bincang bab munakahat, lagu mana soal saksi, wali apa sebagainya, nikah, cerai sebagainya. Rubuk keempat bincang bab jinayat tentang perundangan, lagu mana hudud, qisas, ta'zir, diyat. Cukup komplit dalam bab fiqh. Kita mengaji. Kitab Mataran Badran itu kita mengaji kan? Lengkap. Mataran Badran ikut teruk sangat nak ambil tauliah Kedah, fiqh, Mataran Badran. Tauhid, aqidatun najin. Tasawuf, minhajul abidin. Malah ni dia pemudah sikit buat Bidayatul Hidayah. Pasal itu Kedah, kalau ada tauliah Kedah ni, satu Malaysia respect insya-Allah. No, respect pada kita tak ada apa respect pada tauliah tu lah. Mana payah juga nak ambil Kedah kan. No. Baik. Jadi Mataran Badran kok payah sangat, ada ringkasannya Zadul Muta'allim karangan Syekh Abdul Aqil. Yang tu boleh baca. Bagi reti. Bukan baca saja, mana mengaji lah. Buat kelompok kecil-kecil anak muda ni bincang kitab tu. Bincang, jangan tinggal ilmu. Ni kunci bahagia. Kunci bahagia dengan ilmu maklum. Percaya tak maklum? Percaya. No? Tak percaya cuba kita tengok. Ni bagi satu senario lah. Tok Guru Jinan suka ada cerita pun nak sayangkan Tok Guru kita lah. Dia kata pening ni, kita pening dengan ilmu tak apa. Lebih baik daripada pening kerja.
Pening ilmu ni lebih baik daripada pening kerja. Maknanya kita ni bahagia dengan ilmu ni, kita bahagia. Kerja ni pening tak bahagia. Ilmu ni pening dia bahagia. Macam mana? Kalau kita pergi kerja, kerja habis pukul 5, kita sampai rumah pukul 6, pening kerja tadi tak habis lagi. Nak tadi pula ada mesyuarat kena hentam dengan bos, ataupun kita bos, kita stres dengan staff. Duduk bawah sampai ke rumah, silap bulan pening tu kita lepas kat nak bini kita, kita lepas pada keluarga kita. Tidak, tu normal. Tu nak abang kata pening kerja. Tapi kalau pening ilmu, dia bahagia. Cuba tengok pening ilmu lagu mana. Tuan-tuan, pening ilmu ni kena bincang bab tauhid pula. Tokku pula ngajak level tinggi. Dia bincang ta'alluq ijad, ta'alluq inkishaf, tanjiz qadim, suluhi qadim. Mata duduk gitu. Mula duduk juling, mata bertemu mata, pak. Nampak? Pening lah kali bunyi apa? Tidur. Kalau pening kerja boleh tidur. Oh, sakit kepala. Nak tidur pun tak apa nak lena. Dia fikir esok nak kena hadap pula tu. Tidur malam tak apa nak lena. Hak ni tak dah sampai malam dalam kuliah lena dah. Kerong. Mana bahagia ilmu, bahagia tak? Bahagia. No? Lepas tu pening tu. Pening habis kuat, pening ilmu ni dia lena. Tu pening lah, tengah pening. No? Pening tapi nampak bahagia. Boleh lena kira bahagia. Ada orang insomnia tuan-tuan, duduk merawat ni. Ruqyah, jenis ruqyah, bagi ubat tak jadi. Lagi dia tanya nak buat guna, kita abang ada pergi kuliah. Pergi kuliah. Kawan kita orang KL. Pergi kuliah tak ada habis mukadimah, lena dah. Hilang insomnia. Insomnia penyakit payah tidur kan. Lepas tu dah pening duk lena tu. Elok dengar tok guru kata, cukuplah setakat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hak lena, hak pening tadi habis dah kah? Habis dah. Oh, habis dah. Tak sedap. Hilang pening tu. Jaranglah sampai ke rumah bini tanya, bang pasal apa bang muka pukul ni? Pening lah fikir masalah tauhid tadi. Jarang. Nak abang kita bahagia tak dengan ilmu? Maka tetap jangan tinggal ilmu. Siapa nak bahagia jangan tinggal ilmu. No? Balik pada perbincangan kita tadi, insya-Allah. Kita azan dulu ke macam mana? Terus ke azan? Azan dah ni ke azan lagi? Azan lagi. Lah ni azan sat noh. Terus tak tahu kena tanya wakil tengok. Kalau KL dia pasien orang tisat azan sat. Pasal takut orang lupa. KL ni dia bandaraya. Meriah Kira malam pun rasa siang lagi. Kalau tak azan takut wallah alam andaian kita lah noh. Andaian abang saya tak kira kata mereka pula. Takut bila tak azan ni lupa kata syak dah. KL dia pasien lagu tu. Kedah tak apa, Kedah ni insya-Allah lah kita kata kan. Baik. Pasal itu kita masa mula-mula nak pergi KL tu. Ulang alik KL sampai lah ni kat 20 tahun dah. Dan masa zaman naik bah, kereta, motor semua naik habis di KL ni. Ada sekali tu naik bah. Sampai tambah terus seorang makcik tu kata, kita pun tak tahu macam mana boleh jumpa dengan dia, bawa raga buruk Dia kata nak pergi mana ni? Bang, nak pergi Kuala Lumpur. Tu noh, tak buat apa sana? Ada buat kerja sikit. Tak apalah makcik nak pesan sikit noh. Pasal apa? Jahat ibu tiri, jahat lagi ibu kota. Tak ada kena mengena dia pesan lagu tu kat kita. Kita pun heran. Duduk atas bas tak lena. Naya makcik ni. Kerana pesanan dia tu kita tak lena duduk atas bas. Apa dia maksud jahat ibu tiri, jahat lagi ibu kota? Kita pun tak tahu pesan tu malaikat ke siapa tu wali ke tak tahu kita pun. Tapi makcik nampak tua bagus, nampak rupa-rupanya dia nak abang kita. Saya sampai di KL sama ni kita tengok dalam berita orang kena ragut kena apa malam tu sampai pagi tu saya kena. Rupanya dah abang awal lagi kita debat tak ambil tahu, tak ambil peduli dengan perkataan orang jangan. Pasal itu kalau orang pesan kena ambil elok. Tak kiralah orang tu siapa pun. Unzur ma qal walam tanzur faman qal. Pandanglah pada apa yang dia kata. Jangan pandang pada siapa yang berkata walaupun dia budak-budak sekalipun. Kata kalau nasihat dia tu betul macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalau sebut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi orang kenal. Tapi kalau sebut Imam Nu'man bin Thabit orang tak kenal. Sedangkan nama sebenarnya Nu'man bin Thabit, tapi lebih kenal nama anaknya. Sebab satu hari dia fikir satu masalah nak jawab soalan fiqh ni, masalah fiqh. Cari jalan tak jumpa, kunu tak kenal. Anak dia nak cuba selesai pada mulanya dia kata tak apalah. Seolah-olah macam tu anak. Ni hal ayah ni. Tapi lalah kali anak dia juga yang selesaikan masalah tu. Lepas pada tu
diambil nama anaknya sebagai namanya. Wallahu a'lam, itu antara pendapat. Baik tuan-tuan, nama Abu Hanifah. Tuan-tuan rahmatullah sekalian. Maknanya kita ni kena sentiasa bersama dengan pengajian, dengan ilmu supaya kita bahagia. Dan itulah kata Allah, Allah angkat darjat kita, walladzina utul ilma darajat, dengan diberikan ilmu. Baik. Itu tajuk utama. Habirah. Antara cabang-cabang kecil, ranting-ranting kecil untuk kita mendapatkan bahagia. Kita dah sebut tadi, yang penting nombor satu mesti kena ada iman. Iman kena ada, sebab tu maklum, usaha anak kita ni kecil-kecil ni dekat dengan syahadah. No? Usaha dia ni benda yang mula-mula dia sebut dalam hidup dia adalah Allah, akidah. Ni dia ajak sebut papa, mama. Tu siapa? Tu siapa? Mama. Dah pandai sebut mama. Oh, seronok kan? Dah pandai sebut bapa, apa sebab dah ajak dia benda yang mula sebut Allah. Luku Allah, Allah, sampai benar-benar mula sekali dia pandai Allah. Awak Ustaz Abang Wahab, saya pun bermain malam ni lah. Kami nak boleh cucu lah, tak apalah. Cucu pun cucu lah. Anak besar-besar lah, tak apa, boleh cucu pula. Ajak cucu lagu tu. Tak sedut ajak benda mula dia sebut adalah Tok. Tok dengan Tok Wan. Tak apa, hak tu kemudian pun tak apa. Yang penting sebut Allah dulu. Padahal tak penting pun tuan-tuan. Nampak macam tak penting. Tapi di sudut tarbiyahnya, di sudut ta'limnya, auladnya penting. Kami masa pergi tahniah seorang anak kita nombor 3, nombor 4. Nombor 3, nombor 2. Nak pergi nombor 2. Sumayyah. Seorang ulama keturunan Rasulullah, orang soleh. Tapi tak masyhur, dia orang tak kenal. Dia buat kerja dia. Pergi masjid, ibadat, buat kerja dia. Tapi kaya. Minta lah dia tolong tahniah kan. Satu nasihat kami pegang sampai hari ni, dia kata apa? Anak ni, dia kata, fitrah anak ni dia akan jaga waktu pagi. Betul tuan-tuan. Ghalibnya, biasa anak ni akan jaga waktu pagi. Kan kita kata apa? Nak nyusu tu. Dah, memang fitrah dia lagu tu. Dia akan bangun waktu qiyam. Waktu macam mana ayam boleh bangun, binatang boleh bangun waktu tu. Dia juga boleh bangun. Seolah dia juga pengejut kita. Dan kekalkan sifat bangun itu sampailah dia tua. Dan dia kata bila hang bangkit subuh pun anak tu tidak gerak dia. Walaupun dia bukan bangkit sembahyang, tapi at least dia tahu tu waktu bangun. Nak bangkit tarbiyah dengan iman tadi ni. Dan para ulama sebut kata apa? Kena talqin anak kita dengan syahadah walaupun sekali seumur hidup. Kena talqin. Ajak dia syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia ada Islam keturunan, ada disebut oleh ulama, bila mana Islam keturunan automatik Islam, tapi tak disebut juga kena juga mengucap walaupun sekali seumur hidup. Jadi ajak dia, perkataan yang mula-mula sekali disebut adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hak tu. Ajak tu dulu. Ni tak duk ajak anak sebut apa mula-mula? Miau miau, miau miau. Allah. Boleh hak tu anak pun sampai duduk pergi sekolah duduk miau miau, miau miau. Kita heran tentang apa? Baru tahu tak? Tak tahu, tapi cuba tengok dalam TikTok ada. Tak apa. Tuan-tuan rahmat sekalian, satu. Ajak dia syahadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pasal itulah sehari dua ni ada orang hak yang benci sangat sifat 20 ni, anak-anak muda. Kadang-kadang dia tak tahu pasal apa dia benci. Kita berhabaq ada hantau dah. Hang ni mualaf ke Islam keturunan? Tok Wan hang tu Islam ke ataupun hang yang baru masuk Islam? Dia kata saya memang keturunan Tok Wan saya Islam. Okey, kalau Tok Wan hang Islam, hang tahu tak hang tu Islam dengan pengajian sifat 20? Yang hang duk benci sangat dengan Asy'ariyah Maturidiyah ni sifat 20 ni, hang tu sendiri pun keturunan hang mengaji sifat 20. Hang kena Islam pun dengan sifat 20. Jangan benci sangat, jangan diikut sangat figura-figura yang pelik-pelik tu. Kan, sanggup buat podcast. Podcast ni bagi kita hak jahil-jahil sudahlah noh. Podcast ni mana sembang santai. Kita yang jahil-jahil ni padalah dengan kita. Ni tak. Hak level tinggi-tinggi Tok Mufti pun kalut juga nak buat podcast. Sebab apa? Bernafsu besar. Dulu tajuk mengumpat seorang pendakwah. Duk kata kau Ustaz Zaidrus. Walaupun tajuknya jelas tidak ada, tapi orang faham lah. Kan? Orang faham. Dan memang jelas pun sebut dalam tu. Kan? Figura sebut dia nyatakan. Lepas tu 3-4 minggu sudah ni dia katakan sifat 20. Dia kata Allah sifat 20 ni, siapa mengaji sifat 20 ni menyamakan Allah Taala dengan makhluk. La haula wala quwata illa billah. Kita mengaji sifat 20 mentakzimkan Allah, mentanzihkan Allah, tak menyamakan Allah Taala dengan makhluk. Ke mana dia kata kita menyamakan Allah Taala dengan makhluk? Dia kata tu Allah Taala mendengar, makhluk pun mendengar, samalah. La haula wala quwata illa billah.
Takkan hak tu pun tak erti? Memang Tuhan mendengar, kita pun mendengar. Tuhan ada sifat pendengar, kita ada sifat pendengar. Tapi sama tak sifat pendengar Tuhan dengan sifat pendengar kita? Tak sama. Sifat pendengar kita berjirim, berarat, duduk pada jisim, duduk pada jirim. Sifat pendengar kita, sifat pendengar Tuhan tak berjirim, tak berarat. Dan pendengaran Tuhan tidak ada limit. Pendengaran kita ada limit, ada mula, ada akhir. Tuhan tidak. Senang kita mengaji, bukan payah mana pun. Lepas tu dia buat lawak pula. Allah Ta'ala ni wujud, sifat 20 ni mula-mula mengaji sifat wujud. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Oh, tadi ada, lawan-lawan bush tumuk tak ada, mati. La ilaha illallah. Takkan Tok Mufti tak faham betahak lagu tu. Ni bukan mufti di Malaysia lah, ni mufti mungkin di Zuhal ke Marif kan. Saya sebut. Tak maulah buruk-buruk orang, kita tak mau. Walaupun dia buruk sifat 20, dia hina pengajian kita, kita tak mau kata kat dia. Tapi nak abang kata sedang berlaku. Tak apalah, dia kita mungkin dah ditakdirkan sebagai penghina pengajian sifat 20. Dia pergi kat dia lah. Tuhan dah takdir lagu tu buat macam mana kan. Tapi yang kita sedih ni, hak pengikut-pengikut ni. Sama sekali dia cerca pengajian sifat 20. Allah Ta'ala ni melihat lawannya buta. Oh, tadi melihat lawan bush tumbuk buta. Ish. Lawan situ bukan lawan tumbuk. Lawan situ maknanya antonim. Budak sekolah rendah pun faham. Kecil lawannya besar, kaya lawannya miskin, kan? Sihat lawannya sakit. Tapi tu dia bila mana dia benci kepada ulama. Khatamallahu ala qulubihim. Tuhan peteri hati daripada melihat kebenaran. Wal'iyyazubillah. Tuan-tuan kita ada mengajak. Jadi maknanya sini tuan-tuan nampak tak? Kunci kebahagiaan adalah dengan ilmu. Bila tidak ada ilmu, kerja nak keling orangnya. Kerja nak hina orang, kerja nak kata ke orang. Bila kita ngaji tak ada apa. Kita tengok dia rasa macam bahagia. Sik baiklah Allah Ta'ala takdir aku dengan ngaji sifat 20. Aku reti sifat 20. Tengok ya Allah, dia hina sifat 20. Kesiannya agak dia. Dan alhamdulillah, pasal itu kita jangan tinggal dengan ilmu ni. Tuan-tuan dirahmati sekalian. Baiklah, kita pun dah insya-Allah. Tak lajak-lajak sangat, lajak-lajak sangat lagi hilang balik bahagia tu. Tuan-tuan, jadi Tok Guru Jinan dia kata apa, kuliah maghrib ni macam makan ubat. Ubat ni dia kata 2 biji. Kita pergi handah 5 biji, juling biji mata. Tuan-tuan, maka kita nak tutup sikit, kita nak landing. Kunci kebahagiaan kita selain daripada kita memiliki iman, kita memiliki ilmu, ni dua benda jangan tinggal. Dan antara buah daripada perbincangan ilmu nanti kita akan bincang dalam perbincangan ilmu, antaranya adalah dia panggil sebagai bersangka baik. Bersangka baik. Husnuzan. Sangka baiklah kunci bahagia. Kita duk bawa orang nak pergi umrah, kadang-kadang tu orang minta tolong pergi umrah. Kita abang kata tengok semua hak ramai-ramai ni adalah anak cucu Nabi Adam. Semua adik-adik kita. Hak ni mak anjang kita daripada India. Hak ni mak ngah kita daripada Afrika. Hak ni mak lang kita daripada Zimbabwe. Hak ni mak deh kita daripada Indonesia. Semua adik-adik kita. Kan? Dan kita pergi tu pula dengan kehinaan, bukan dengan kebongkakan. Nak bahagia tu dan tempat nak ukur paling bahagia, tempat kita berjumpa dengan semua orang. Duduk seorang-seorang mungkin kita boleh berlakon, kita bahagia. Tapi bila kita duduk dengan orang, masa tu nampak sikap kita yang sebenar. Ada yang niat pi tu niat nak sigung orang dah. Tengok siapa rempuh ku sigung dia. La haula wala quwwata illa billah. Jangan lagu tu. Berlaku seorang ni, saya tak ingat berlaku pada zaman Imam Ibrahim Ibn Adham ataupun Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jumpa di tepi sungai Baghdad seorang laki-laki pengemis minta sedekah. Bila tengok laki-laki tu macam kenal. Hang ke yang pi haji tahun lepas? Aku. Weh, hang ke masa pi haji tu hang siap upah orang dengan upah pengawan. Maksud tu boleh upah pengawan untuk jaga hang supaya hang tak sesak. Padahal zaman tu bukan sesak macam sekarang, tapi dah dia ada lah. Buat sukatan lah, buat kawalan lah. Aku. Habis ni awak nampak hang teruk sangat jadi pengemis ni. Tuan tahu dia kata apa? Satu ayat yang pendek tapi sungguh mengguris hati kita, robek hati kita. Dia kata apa? Takabbartu fi mawadi' tatawadu Allah. Takabbartu fi mawadi' tatawadu Allah. Aku bertakabur di tempat yang mana orang merendahkan diri. Di Mekah, Masjidil Haram, tempat orang rendah diri. Di masjid kita ni dulu dah tempat rendah diri, tapi kita dapat besar diri. Main masjid sebab nak abang kata aku ni kan nampak macam aku ni. Kan pencen besar apa aku boleh main semayang. Contoh-contoh lah, tak ada kena dengan siapa-siapa lah. Hampa tak tahu ke aku dulu pengetua, takkan main masjid ni hampa tak bagi kujatan apa-apa. Na'udzubillah, kalau main lagu tu janganlah. Ubahlah niat, betulkan niat. Hampa tak tahu ke aku dulu askar hebat, jawatan hebat dalam camp dulu ni, takkan dalam masjid tak ada apa-apa jawatan kot.
Bukan. Masjid tempat rendah diri. Kadang-kadang tak cerita pun siapa kita lagi bagus. Biar orang tak tahu siapa kita. Biar orang tahu kita ni sebagai orang yang main jalan sengit-sengit, main nak main cukup. Cukup main dengan kerendahan hati. Ni dah main nak tunjuk hebat diri. Saya kalau saya tak ada, masjid ni tak meriah. Saya lah jaga semua lampu-lampu semua ni. Jaga. Na'udzubillah. Hilang kebahagiaan yang sebenar, tuan-tuan. Noh, minta maaf lah noh. Saya bukan masukkan siapa-siapa. Ada seorang orang tua tu habis-habis kuliah dia main jumpa kita. Dia kata, ustaz kata kat saya. Saya kata, saya kena Pak Long pun tak. Macam mana Pak Long boleh kata saya kata kat Pak Long? Dia kata, apa ustaz kata sebiji kena kat saya? Oh, tak apa, mujuk alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Sama-sama kita masuk bukan. Tak pernah saya niat, saya kata kat saya. Saya kata kat dia saya sendiri. Tuan-tuan, insya-Allah. Baik tuan-tuan, bersangka baik. Kita tengok semua tu hamba Allah. Dan kalaulah jangan kata dia pelanggar pun seronok. Langgar kanan, langgar kiri seronok, langgar kiri. Pasal apa? Semua adik-beradik kita. Jangankan dia langkah kepala kita masa kita sujud, dia pijak kepala pun kita kata padam pijak kepala, mungkin dalam otak ni dipikir macam-macam benda-benda jahat, hilang habis berkat dia pijak. Oh, lagu tu. Boleh kita rasa bahagia. Tengok orang buat salah kat kita pun kita nampak benda tu bagus. Barulah kita bahagia. Mana kunci yang ketiga, yang terakhir saya nak sebut adalah bersangka baik. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Mungkin kalau boleh sebagai penutup, ni betul-betul penutup dah ni. Sebagai penutup, antara sebagai bekal lah, saya minta izin pada ustaz kita. Tuan-tuan, adalah sikit kami buat buah tangan. Amanah pada guru kami, Ustaz Muhadir Haji Jul. Barakallahu fiik. Ustaz Muhadir Haji Jul. Karangan beliau ada beberapa karangan, antara yang kami suka duk sebarkan pada orang ramai adalah kitab amalan orang soleh. Tak cukuplah sekadar kuliah pada malam ni, tuan-tuan balik sambung pula lah di rumah. Balik untuk nak bahagia lagi di mana, tak habis lagi buat bahagia ni. Balik sambung di rumah, ada lagi perbincangannya. Di sini ada dinyatakan beberapa amalan yang dilakukan oleh orang soleh yang berpandukan daripada Al-Quran, Al-Hadis dan juga panduan ulama. Yang ulama jadikan sebagai panduan ataupun sebagai amalan mereka. Banyaklah, kalau kita nak sebut semua tak ada lah. Cuma sebagai secara ringkas buat syarat, mungkin kita boleh sebut di sini antara amalan yang disebut oleh para ulama, disebutkan di sini adalah amalan semayang sebelum subuh, semayang 2 alam. Semayang 2 alam, muka surat 1 tu. Ada tak banyak kot. Kalau ni kita tak boleh ambil, bukan jual nah. Ni bukan jual. Yang ni kami meneruskan amanah pihak Galeri Tata Ilmu. Depa ni tengah buat projek untuk nak kumpul dana tanggung yuran pelajar. Seorang pelajar ni dia buat yuran semester. Ngaji tapi duit tak ada. Dah tahu duit tak ada, suruh mengaji lah kan. Kita kata kat dia. Tapi tak apalah, dia semangat. Kita tolong kat mana boleh kan. Jadi, mereka nak bayar yuran sikit. Jadi, tuan-tuan boleh ambil. Dalam ni ada slip. Infak lah seberapa pun. Bila-bila pun tak apa. Niat sebagai tolong orang. Jadi, bukan untuk jualan kitab ni lah. Baik, lepas tu disebut semayang 2 alam. Kerana rakaat pertama baca Fatihah dengan Alam Nashrah. Rakaat kedua baca Fatihah dengan Alam Tarakai. Semayang 2 alam. Maka menjadi jaminan kehidupannya hari itu. Mudah segala urusan, keselamatan segala-galanya. Ceritanya ada dalam kitab ni, muka surat 1. Muka surat 2 disebut bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dalam keadaan duduk tahiyat akhir, jangan ubah kedudukan lagi. Kalau mampu, kalau memang sakit, uzur, tak apalah, tak ada masalah lah. Tapi tak cakap apa-apa lagi lepas mayang subuh dan maghrib. Tak cakap apa-apa lagi, habiskan yang ni dulu. Kan? Disebutkan bagaimana kelebihannya. Tuhan angkat Tuhan angkat 10 darjat. Tuhan hapus 10 kejahatan. Tuhan bagi 10 kebaikan untuk satu lafaz. Ini 10, mana 100 Tuhan bagi. Tentang kita dekat dunia ni nak naik pangkat. Satu pangkat ke satu pangkat pun puas puji bos baru naik. Tu pun silap belah hujung-hujung kat nak pencen baru naik. Tu pun seronok tak ada arah dah. Tambah ni 100 pangkat satu hari Tuhan bagi. Baik. Kemudian lagi pada halaman yang kelima dibacakan subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Baca 3 kali lepas mayang, bagaimana kelebihannya mencakupi seluruh makhluk ni. Macam mana Tuhan nak bagi, ikut suka Tuhan lah, tersedut kalau lah tu kerja Tuhan. Kita duduk kalau kerja Tuhan buat apa, kita buat kerja kita ibadat. Duduk kalau macam mana Tuhan nak bagi malam yang lebih baik pada 1000 bulan, ikut suka dia lah. Dia kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Macam mana 1000 bulan, padahal ibadat semalam je. Tak duduk kalau kerja kita ibadat aja. Baik. Kemudian lagi
Dinyatakan juga kalau kita boleh lihat pada halaman ke-13, solat sunat selepas Isyak. Semayang 4 rakaat tanpa tahiyat awal dan 1 salam. 4 rakaat, yakni kelebihannya menyamai dengan mengerjakan pada malam Lailatul Qadar. Riwayat Imam Tabrani disebut dalam riwayat Imam At-Tabrani, dan ingat 1 rakaat pada Lailatul Qadar menyamai dengan 30,000 malam, 30,000 rakaat seperti malam-malam yang lain. 4 rakaat aja. Banyak lagi lah tuan-tuan nak sebut semua ni, insya-Allah. Dan juga ada amalan untuk kita yang buat kerja ni. Kita buat kerja, jangan kita ingat kerja buat kita ni mendatangkan faedah. Semua Allah Taala belaka. Maka jangan lupa doa. Doa jangan lupa. Dan antara doa yang disebutkan sini, ya Fattah, ya Ali, semua tu amalkan. Baca, tengok satu. Habis khatam baca lain. Habis satu khatam baca lain. Insya-Allah no. Baik tuan-tuan. Jadi saya tak tahulah cukup ke tak cukup. Kalau tak cukup, minta Ustaz Soleh yang kita ambil lah. Kita tahu kalau ada lagi. Itu satu. Yang kedua, sahabat kita ni ada juga dia buat main frame. Frame tu ada 3-4 frame nya. Tuan-tuan ambil lah dan infaklah seberapa pun untuk sahabat kita ni. Tuan-tuan, bila-bila buat apa, guna slip yang sama ni pun tak apa. Slip galeri tuan-tuan ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu farud lana 'inda hajilai. Ya Allah, simpankanlah, peliharakanlah, ingatkanlah segala ilmu yang kami baca, yang kami dengar, kami lihat daripada kebaikan ilmu itu. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam melaksanakan apa yang kami bicarakan. Ya Allah, jangan kau uji kami dengan perkara yang kami tak mampu menanggungnya. Ya Allah, ya Allah, angkatlah kesakitan daripada kami, hilangkan penyakit-penyakit zahir dan batin kami. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan rohani dan jasmani. Engkau jadikan kami orang yang beribadah dengan ibadah yang luar biasa kepadamu. Ya Allah, ya Allah, Engkau jadikan kami orang yang paling bersangka baik kepada seluruh anak Adam. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ya Dzal Jalali Ikram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.